Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kembali lagi kita di video yang kedua berkenaan dengan tajuk yang pertama, iaitu stimuli and responses. Okey, so jadi pada video kali ini, cikgu akan menerangkan berkenaan dengan limitations ataupun defect. Limitation ni maksudnya had. Had kepada kita punya penglihatan, had kita punya kepada pendengaran. Dan juga defect. Defect ni kecacatan lah. Contoh macam rabun jauh, rabun dekat. Kurang mendengar sesuatu, hanya itu pun dikira sebagai defect. Defect ini ialah kecacatan. So yang pertama kita tengok kepada limitation of sight. So apakah yang dimaksudkan dengan limitation of sight? Maksudnya sight ni ialah penglihatan. Bermaksud kita as a human, kita memang mempunyai dua mata, tetapi penglihatan kita terhad kepada certain situasi. So yang pertama, limitation yang pertama ialah kita tidak boleh melihat objek yang terlalu kecil. So we cannot see very tiny object. Objek yang terlalu kecil kita tak boleh nampak. Contohnya macam virus. Virus, bakteria, kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Dan juga kita tidak boleh melihat objek yang terlalu jauh, very distant. For example, matahari. Bukan matahari. For example, planet Pluto. Planet Pluto terlalu jauh daripada kita punya pandangan, daripada kita punya planet. So, kita tak boleh tengok planet Pluto. So, itulah antara dua had penglihatan kita. Yang ketiga, ada juga yang kita sebut sebagai optical illusion dan juga blind spot. So apakah yang dimaksudkan dengan optical illusion? So kita tengok apa maksud optical illusion. Alright. So optical illusion bermaksud kita melihat sesuatu objek tetapi dia tidak seperti apa yang sebetulnya. Kita nampak dia berbeza, tapi sebenarnya dia tidak berbeza. Dia lain dengan keadaan sebenar dia. Contoh. So contoh paling mudah, awak tengok gambar yang pertama yang sebelah kiri. Gambar yang sebelah kiri. So, cuba awak jawab soalan ni. Which line is longer? Yang mana lagi panjang? Line PQ ataupun line RS? So, dekat sini, kita punya mata ni dah ditipu. Kita akan nampak PQ akan lagi panjang berbanding dengan RS. Tetapi sebenarnya, dua garisan itu adalah sama panjang. Kenapa kita boleh tertipu? Disebabkan ada kehadiran benda-benda di sekeliling yang objek tu menyebabkan mata kita ni tertipu, and then otak kita tak boleh nak interpret. Tu maksud optical illusion. So tengok gambar yang kedua. Gambar yang tengah, dia bagi dua titik X dan juga Y. So X dan juga Y ni duduk di tengah-tengah. So which point is larger? Dekat tengah-tengah antara bulat X dan juga bulat Y, yang mana lagi besar? So otak kita akan dikelirukan dengan benda-benda di sekeliling bulatan, iaitu this one. Yang ni. Ni semua benda-benda di sekeliling bulat ni. So kita akan keliru yang mana lagi besar. So kita akan nampak, sekali pandang kita akan nampak bulatan X lagi besar berbanding dengan bulatan Y. Tetapi sebenarnya bulatan X dan bulatan Y adalah sama besar. Adalah sama besar. Kenapa kita nampak macam tu? Sebab ada kehadiran objek-objek lain yang mengganggu kita punya penglihatan, menyebabkan otak kita tak boleh nak interpret yang mana lagi besar, yang mana lagi kecil, adakah dia sama besar. Dan yang gambar yang ketiga, dia tanya, are the sides of the square straight or curved? So dia bagi satu square. So dia tanya, adakah side ni, maksudnya garisan ni, adakah garisan ni lurus ataupun curve ataupun bengkok. So bila kita sekali pandang, kita akan nampak garisan tu curve macam ni. Garisan tu dia akan curve macam ni, dia akan curve
ke dalam macam ni. Dia akan curve ke dalam. Okey, sebab apa kita nampak macam tu? Sebab di sekeliling square tu adanya bulatan-bulatan yang akan mengganggu kita punya mata daripada melihat benda yang betul, benda yang actual, yang sebenarnya. Okey, so itulah maksud optical illusion, right? So next kita tengok kepada blind spot. Okay, blind spot. So apakah yang dimaksudkan dengan blind spot? So blind spot ini ialah, so kita dah tengok dah berkenaan dengan mata. Kenapa kita boleh melihat sesuatu benda? Sebab objek yang kita nampak tu, dia punya image bila masuk dalam mata, dia akan jatuh ke atas retina. Okay, dia akan jatuh ke atas retina. Right. So di retina, okay, kalau awak ingat lagi, retina, permukaan mata. Okay, cikgu lukiskan untuk awak di retina. So you imagine this is your eyeball. Okay, so ini cahaya masuk daripada depan. Okay, ini adalah awak punya corona pula dah. Awak punya mata, anak mata hitam semua kat depan ni. Okay, so di bahagian belakang ini ialah retina. Okay, di mana retina ini terdapat banyak fotoreseptor, Okay, dan ada satu hujung di bahagian retina, di bahagian sini. Okay, di bahagian this one. So di sini kita panggil sebagai BS lah. Okay, blind spot. So kalau objek yang masuk image tu jatuh ke atas blind spot, menyebabkan kita tak boleh nampak objek tersebut, maka terjadilah fenomena yang kita panggil sebagai blind spot. Okay, nah? Boleh clear lah? Jelas lah? Okay, so kat sini dia bagi satu eksperimen. Kita boleh buat, tak ada masalah. Okay, so dia bagi dua binatang, kucing dan juga burung. Okay, kucing dan juga burung. Okay, awak ikut saja arahan dia. Hold this book with your right hand. Okay, so awak pegang awak punya buku ataupun phone. Okay, awak luruskan tangan awak dengan tangan kanan. Lepas tu awak tutup mata sebelah kiri awak menggunakan tangan kiri lah. Sebab awak dah pegang tangan kanan, so awak tutup mata sebelah kiri menggunakan tangan kiri lah. Okay, lepas tu dia suruh look at the cat. Dia suruh awak tengok kepada kucing. Okay, ni cikgu pun tengah buat juga ni. Okay, cikgu tengah buat benda yang sama. Okay, cikgu tengah pegang phone, and then cikgu straightkan tangan cikgu, and then cikgu tutup mata sebelah kiri. Okay, and then mata kanan cikgu tengok kepada kucing. Okay, so slowly tangan awak yang lurus tadi awak dekatkan dengan mata awak. Okay, and then awak akan perasan burung yang sebelah kanan tu dia akan hilang daripada awak punya pandangan. Okay, right? Tak percaya awak boleh buat. Okay, jom kita buat sama-sama. Kita cuba. Okay, straightkan tangan, tutup mata sebelah kiri, pandang kucing, dekatkan telefon ataupun buku. Zap, nampak burung akan hilang. You see that? Burung awak akan hilang. Okay, so mata awak kena fokus pada kucing. Jangan tengok burung. Kalau awak tengok burung, memang nampaklah burung tu. Okay, tengok pada kucing sahaja, and then dekatkan telefon awak. Yes, burung akan hilang. So awak boleh cuba. So kenapa burung ni boleh hilang? Sebab image burung telah jatuh kepada awak punya blind spot. Dia tidak jatuh ke atas retina. Okay, boleh lah? Alright. So ada beberapa devices ataupun ada beberapa alat untuk kita overcome kita punya limitation, okay, ataupun kita punya defect lah, kecacatan. Okay, ni fokus untuk penglihatan lah. Okay, so kalau objek-objek yang terlalu kecil, okay, kita boleh menggunakan scanning electron microscope. Okay, scanning electron microscope. So yang ini untuk kita tengok objek-objek yang terlalu kecil. Contohnya macam atom, viruses, microorganism, coronavirus. Okay, so kita tak boleh tengok dengan mata kasar, tetapi kita boleh melihat objek-objek makhluk-makhluk kecil ni dengan menggunakan alat-alat tertentu. Okay, yang kedua ialah ultrasound machine. Yang ini untuk kita melihat objek-objek di sebalik sesuatu. Contoh, kita nak melihat gambar baby, okay, dalam kita punya perut your mother.
So kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Kita tenung je perut mak kita, nampak baby tu tengah hisap jari. Kita tak boleh nampak macam tu. So the way is kita menggunakan alat lah. So alat tersebut kita panggil sebagai ultrasound machine. Okay. Selain daripada itu, selalunya kalau you sakit, contoh you sakit buah pinggang ke, ataupun awak sakit sakit-sakit organ dalaman lah, okey, awak punya hati ke apa sebagainya, pun doktor akan buat ultrasound machine lah untuk dia tengok apakah yang berlaku sebenarnya di dalam badan awak sebelum dia bedah. Dia tak adanya awak datang-datang begitu, saya ni sakit sakit hati. Bukan sakit hati yang tu, sakit hati organ. So dia tak ada, okey, you baring dia belah awak punya badan, tak ada. Dia akan check dulu menggunakan ultra mesin. Okay, dia akan check dekat bahagian mana yang betul-betul sakit, and then barulah kalau you kena operate ke apa dan sebagainya, barulah dia akan buat selepas itu. Okay, dan yang ketiga, yes, X-ray. Okay, X-ray ni you very very familiar untuk kita melihat tulang di dalam badan kita. Okay, contoh you main bola, tersepak tiang gol. Tu dia, tersepak tiang gol bang. Tersepak tiang gol. Tersepak tiang gol. Patah ke tak kaki aku ni tapi rasa sakit. So nak tahu patah ke tak patah, kenalah buat X-ray. Dia tak ada boleh awak tenung kaki, kaki kau patah. Contoh lah. Sini sekejap tolong tengok kaki aku. Kawan awak pun datang tengok. Patah ni kaki kau. Tak ada. Melainkan awak Superman. Awak Superman, yes. Superman, dia ada dia punya vision tu very 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 itulah kan. Superman biasalah. Dia boleh zoom, dia tengok, dia boleh tembus lah apa semua. Itu Superman lah, lain cerita. Okay, boleh lah. Alright, okay. So, yang ini pula berkenaan dengan defect. Defect ini maksudnya kecacatan. Okay. So, siapa yang mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat, okay, minta maaf, anda ialah cacat. Contoh lah. Itu mengikut buku lah. Okay. So, sebab mengikut buku, kecacatan mata ada 3. Yang pertama, short sightedness. Okay. So short sightedness, nama pun short. Awak jangan confuse. Short ni maksudnya pendek. Tetapi dia bukan pendek. Dia rabun jauh. Okay. Short sightedness ialah rabun jauh. Long sightedness, nama pun long. Awak lawankan dia ialah rabun dekat. Okay. So sightedness ni rabun. Okay. Dan juga astigmatism. Astigmatism ni nanti kita tengok. Okay, so ketiga-tiga kecacatan ini ialah kecacatan mata. Okay, ada orang yang rabun jauh, ada yang rabun dekat, ada yang ada astigmatism. Okay, kalau macam cikgu, minta maaf. Okay, tak apalah, kita sama cikgu pun cacat juga. Cikgu rabun jauh. Tapi alhamdulillah setakat ni tak teruk sangatlah cikgu punya rabun jauh tu. Okay, so apakah yang menyebabkan 3 kecacatan ini? Okay, kita tengok one by one. Yang pertama, kita tengok short sightedness. Okay. Short sightedness ni merupakan rabun jauh. Kita tidak boleh melihat objek yang terlalu jauh, okay, dengan jelas. Kita akan nampak macam blur. Kita akan macam kabur. Okay. Dan selalunya orang yang rabun jauh, rabun dekat ni, dia akan pakai cermin mata lah. Dia akan pakai cermin mata. Okay. So, untuk dia betulkan balik. Okay. So, kenapa menyebabkan boleh rabun jauh ni? Sebab objek yang masuk ke dalam mata, image yang masuk ke dalam mata, dia muncul di hadapan retina. Dia tidak muncul di retina. Contoh, ni mata awak di bahagian belakang. So this one is retina. Image tu dia tidak terbentuk di retina, tetapi dia terbentuk di hadapan. Okay, awak boleh tengok this one. Okay, dia terbentuk di hadapan retina. Okay, so bila image tu terbentuk di hadapan retina, awak tak boleh nak nampak dia. Awak tak boleh nak nampak dia. So that's why awak nampak macam blur-blur macam tu. Okay lah, faham lah? Okay. Dan juga faktor yang kedua menyebabkan rabun jauh ialah kita punya eyeball terlalu panjang. Kita punya berbola mata tu terlalu panjang. Bila terlalu panjang, retina kita akan, ni yang asal, retina kita akan zoom makin jauh ke belakang, menyebabkan objek tersebut dia muncul di hadapan retina.
Okay, so itu yang kita kata rabun jauh, short. Short ni maksudnya pendek. Image tu tak sampai kepada retina. Dia terbentuk di hadapan retina. Nah, okay, right. So macam mana kita nak betulkan keadaan ini? Kita boleh betulkan dengan menggunakan cermin mata, menggunakan kanta konkav. Okay, kanta konkav. Kanta konkav ni ialah kanta, okay, kanta mata yang berbentuk macam ni. Okay, konkav, dia melengkung dia slim. Dekat bahagian tengah dia slim. Okay, so ini ialah kanta konkav. Okay, so bila menggunakan kanta konkav, menyebabkan image yang asalnya terbentuk di hadapan retina, dia akan terbentuk di retina. Okay, image form on the retina, atas retina. Okay, awak nampak tak? Tadi image tu terbentuk di hadapan di sini. Now, bila awak pakai concave lens, cermin mata, ia akan terbentuk di atas retina. Okay, so awak bolehlah nampak objek tu dengan clear, right? So, sama jugalah untuk kes yang eyeball. Untuk kes yang eyeball terlalu panjang tadi. Okay, hilang. Okay, eyeball terlalu panjang. Okay, bila pakai concave, image tu akan terbentuk di retina. Asal dia tadi, dia terbentuk di hadapan retina. Okay, nah? Right. Okay, itu berkenaan dengan short sightness. Okay. Alright. Eyeball too long, eyeball too thick. Alright. Okay, long sightness. Long sightness pula ialah rabun dekat. Tak boleh nak nampak objek yang terlalu dekat. Kita akan jadi blur. Kita akan jadi rabun. Okay. So, kenapa boleh terjadi rabun jauh? Rabun dekat. Sebab yang pertama, kita lawankan tadi. Kalau short sightness, image tu terbentuk di hadapan. Kalau long sightness, image tu terbentuk di belakang. Di belakang. Nah, di belakang retina. Dia tembus ke belakang. This one. Okay, awak tengok. Okay, dia tembus ke belakang. Dia tak tepat-tepat kena atas retina ni. Dia tembus ke belakang. So, sama juga macam faktor yang kedua, iaitu eyeball too short. Bola mata terlalu pendek. Bila terlalu pendek, asal dia kat sini, ni berbola mata yang asal. Lepas tu dia jadi makin pendek, so dia ke depan. So retina pun akan ke depan, menyebabkan image tu akan terbentuk di belakang retina. Sebab tu kita panggil long. Maksudnya image tu dia terbentuk ke belakang, di belakang retina, jauh ke belakang retina. Okay, sebab tu kita panggil long. Yang tadi short sightness, dia pendek. Image tu tak sampai retina. Dia terbentuk di hadapan retina. Yang ini long. Dia sampai retina tapi jauh ke belakang. Long. Okay, tu maksud dia. Okay, so dua faktor. Okay, yang pertama eyeball. Yang kedua ialah eye lens. Okay, sorry cikgu terlupa nak tadi. Kalau short sightness, eye lens too thick. Eye lens ni maksudnya kita punya lens dalam mata ni, okay, terlalu tebal untuk short sightness. Kalau long sightness, eye lens too thin, terlalu nipis. Terlalu nipis. Okay, so dia tak boleh nak terlalu nipis, tak boleh nak terlalu tebal. Okay, so macam mana kita nak betulkan rabun dekat? Kita menggunakan cermin mata yang menggunakan kanta convex. Okay, so kanta convex ni ialah kanta cembung. Dia kembung di tengah. Okay, so awak boleh nampaklah kat sini. So dia kembung di bahagian tengah. Ini ialah convex. Yang tadi cengkung di tengah, concave. Yang ini ialah convex. Okay, nah. So bila kita pakai cermin mata yang menggunakan kanta convex, so image yang masuk ke dalam mata kita tu, yang pertama, okay, dia akan terbentuk di retina, on the retina. Okay, so dia akan sebab tadi terjadinya long sightness, sebab kita punya eye lens tu terlalu nipis. So bila kita pakai convex lens, okay, convex lens, kita punya eye lens tu dia kembali kepada normal. Okay, and then image tu akan terbentuk di hadapan retina. Okay, on the retina.
Okay, so awak boleh baca lah ini. Sama, lawankan saja dengan short sinus. Okay. Okay, so yang ini berbola terlalu pendek. Okay, asal tadi image ni terbentuk dekat di belakang retina. So, bila dia menggunakan convex, image tu terbentuk on the retina. Okay lah. Alright. Okay, so itu berkenaan dengan mata. Okay, ada satu lagi fenomena. Okay, ada satu lagi kecacatan yang kita panggil sebagai astigmatism. Nah, astigmatism ialah astigmatism ni ialah kita ada certain bahagian dekat objek tu kita tak boleh nampak. Bukan kita tak boleh nampak, maksudnya kita tak boleh nampak dengan jelas. Okey, contoh dia ada satu test. Okey, awak cuba tengok gambar ini. Okey, gambar ni. So, kalau awak boleh tengok ke semua line yang ada, maksudnya awak tiada astigmatism. Kalau you tengok, contoh, awak tengok nombor 1, ada 3 line. Nombor 2 ada 3 line. Nombor 3 ada 3 line. 4, 3 line. 5, 3 line. 6, 3 line. Tiba-tiba awak tengok nombor 10, awak cuma nampak 2 line sahaja. So, that mean awak ada astigmatism. Okay. So, apa yang menyebabkan astigmatism? Dia disebabkan oleh kita punya kornea. Kornea ni maksudnya kita punya bahagian depan mata tidak rata, uneven curvature. Dia curve, dia lengkung tetapi tidak rata. Ataupun kita punya eye lens. Eye lens kita macam ini. Mungkin eye lens kita dia macam ada bengkok sikit. Dia punya curve tu tidak rata. Okay, so itu menyebabkan kita mengalami astigmatism. So macam mana kita nak betulkan astigmatism? Kita boleh menggunakan cylindrical lens. Okay, kita menggunakan kanta yang silinder. Nah, bukan convex, bukan concave, tetapi silinder. Okay, alright. Right, next ialah pendengaran. Pendengaran kita pun ada limit dia. Okay, pendengaran kita pun ada dia punya limit. Okay, so apakah limit-limit pendengaran? Okay, yang pertama, kita hanya boleh mendengar sounds yang pada frekuensi 20 sehingga 20,000 Hz. Okay, so luar daripada frekuensi ni, kita punya telinga ni tidak boleh nak detect. Contoh, kenapa kita tak boleh dengar ikan bercakap? Ikan boleh bercakap, tetapi pada frekuensi yang bukan kita boleh dengar menggunakan telinga kita. Maksudnya frekuensi ikan bercakap luar daripada 20 sehingga 20,000 Hz. Okay, sama juga macam apa lagi yang kita tak boleh dengar bercakap? Macam semut. Semut kan dia boleh bercakap. Tetapi kenapa kita tak boleh dengar semut bercakap? Sebab dia punya sound, dia punya frekuensi luar daripada kita punya range pendengaran. Okay, right. So, yes, ini dia ada beritahu the frequency range very different. Okay, so tetapi bila kita semakin lama semakin tua, kita punya kadar pendengaran tu akan jadi makin sukar. Okay, sebab tu kalau contoh macam orang-orang tua, bila kita bercakap, kadang-kadang dia orang ni tak dengar, tak berapa nak dengar. Okay, sebab apa? Sebab bila semakin tua, dia punya eardrum semakin kurang elastik. Okay, maksudnya eardrum tu semakin kurang untuk vibrate. So menyebabkan susah untuk mendengar. So siapa yang susah nak dengar cakap orang ni, maksudnya dia dah tua. Pada bengkok. Gurau saja. Okay, and then macam mana kita nak betulkan? So menggunakan device lah. Okay, menggunakan device. Okay, contoh kita tak boleh dengar jantung berdegup. So kita menggunakan stetoskop. Okay, barulah kita boleh dengar kita punya heartbeat. Okay, and then kalau terlalu jauh kita menggunakan speaker. Alright, and then this one is tak ada apalah. Okay, so kalau untuk yang cacat cacat pendengaran, dia tak boleh dengar. Okay, so dia kata cacat pendengaran ni normally normally cikgu dah terbul padam. Okay, normally cacat pendengaran ni disebabkan oleh
faktor umur. Yang pertama lah, faktor umur. Okay, aging process ataupun kena infection by microorganism, injured, telinga injured, korek-korek telinga, tercocok gegendang telinga ataupun terlalu expose kepada benda-benda yang kuat. Yang ini kalau awak selalu dengar muzik tapi dalam keadaan yang kuat, dan itu pun boleh menyebabkan awak punya pendengaran makin lama makin rosak. Alright. So bla bla bla. Okay. So selalunya kalau damage kepada telinga ni, selalunya doktor akan buat surgery lah. Doktor akan buat surgery. Okay. So telinga dia ada 3 bahagian. Bahagian luar, bahagian tengah ataupun bahagian dalam. Kalau kerosakan di bahagian luar dan juga kerosakan di bahagian tengah, so selalunya doktor dia boleh bagi ubat ataupun buat surgery sahaja. Ataupun surgery sahaja. Tetapi kalau kerosakan di dalam telinga, contoh you punya cochlea this one yang macam siput punya tu, okay, so atau kita punya cochlea rosak, dia lagi susah nak dibetulkan. Okay, selalunya tak ada benda lain lah, memang doktor akan buat surgery. Okay, doktor akan buat surgery. Right. Okay, so ini alat bantu pendengaran, hearing aid. Hearing aid ni pun membantu untuk kita mendengar dengan lebih jelas. So kalau awak nampak ada orang-orang tu yang pakai beberapa device ni, dia tidak pakai earphone. Yang tu bukan earphone ke, bukan iPod, apa benda tak tahulah. Pod yang cocok kat telinga tu, bukan lah. Yang itu ialah alat bantu mendengar. Jangan tiba-tiba pakcik pinjam je earphone, jam, memang kena tumbuk sekali. Okay, alright. So ini okay, kita dah habis 1.2. Okay, so next kita akan masuk video yang seterusnya. Kita akan tengok kepada stimuli dan juga respons dalam tumbuhan, dekat tumbuhan. Okay, so stay tune untuk video yang seterusnya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.